Assalamualaikum guys, welcome to my channel AIC Yonwa. Hari ini berkenaan dengan cerita misteri alam gaib. Terlebih dahulu, sila tekan button subscribe dan tombol notification. Dan kalau korang suka dengan video-video aku, like and share. Terima kasih kerana support. Cerita misteri alam gaib yang aku nak ceritakan ni berkenaan dengan sahabat aku sendiri yang dia telah dirasuk oleh 9 ekor pontianak. Kisah ni berlaku pada tahun 2008, 2009. Okay guys, cerita yang aku nak ceritakan kat korang ni berkenaan dengan misteri alam gaib yang terjadi pada sahabat aku sendiri dan terjadi di hadapan mata aku sendiri. Kisah ni pada tahun 2009 dan pada masa itu umur aku 18 tahun. Okey, tak nak melengahkan masa, aku akan cerita kat korang macam mana kronologi benda ni boleh terjadi. Dahulu masa sekolah, daripada start aku tingkatan 3 sampailah umur aku 18 tahun, family aku ni buat bisnes kayu, macam potong getah, kita jual kayu. Okey, kalau yang tahulah, untuk buat perabot semua. Jadi kebanyakannya masa aku habis sekolah adalah kawan-kawan aku dalam 2-3 orang tidur dengan aku kat rumah dengan adik aku sekali. Kiranya dia orang tu habis sekolah kerja part time sekali lah dengan mak bapak aku. Okey, jadi kita orang punya habit ni suka kalau balik kerja kita orang suka mengeteh. Kalau tempat kampung aku panggil mengeteh lah, ataupun kita panggil minum kedai kopi. Okey, satu hari tu benda ni terjadi. Aku sebutkan nama sahabat aku, nama Jijol. Adik aku, kalau yang kenal Adik Ian channel tu adik aku, dan juga Anok dan Wan. Aku panggil Wan jari 6 sebab jari dia ada 6. Dia istimewa sikit, jari dia ada 11. Satu hari tu waktu maghrib, adik aku Wan, Anok, dengan seorang lagi nama tak silap Wan juga, tak silap, dia orang keluar maghrib. Jadi arwah aku ni risaulah, dia orang pergi mana. Aku sebagai abang memang dia akan tanya kat aku lah, Wan, ini adik kau dengan budak-budak semua pergi mana? Pergi cari. Jadi aku dengan Jijol aku panggil Jijol tu, kira kita orang ni sebaya lah, kawan sekelas aku Jijol tu. Aku dengan Jijol pun naik motor pergi cari diorang. Tengah cari-cari tu, tiba-tiba kita nampak diorang, sebab diorang pergi 2 biji motor. Diorang pun berjalan, patah balik, kita orang berselisih. Masa berselisih aku pelik sikit, kenapa sebiji motor tu 3 orang, pacak 3 lah kita panggil, dengan seorang lagi tu seorang je. Dah rasa pelik lah, kita orang kejar. Kita orang dalam perasaan marah lah, aku marah. Kenapa mak balik keluar? Sampai mak aku bising kan, marah. Bila sampai rumah, member aku nama Anok tu, dia kerasukan, kesurupan lah orang kata. Dia kena rasuk. Okey, kena rasuk, jadi huru-hara sikit lah, dia bersilat lah, dia merapu apa semua kan. Jadi kita orang pun risau, macam mana nak buat ni. Mak bapak aku ni dia macam ada kawan-kawan yang boleh berubat kan, boleh tolong untuk orang yang kena santau ke apa, adalah dia ada kenal orang macam itu kan, ustaz lah biasa. So masa kejadian tu jadi, kita orang semua pegang lah, orang Johor panggil jagal lah, kita pegang kawan yang kena rasuk tu. Bila kita pegang dia nak meronta-ronta, okey lah. Sementara tu bapak aku ada telefon kawan dia yang boleh berubat untuk datang tolonglah. Ni cerita ni berlaku selama 7 hari tau. Jadi ni hari pertama. So orang tu datang, dia ubat guna ada satu benda lidi warna merah tak silap. Dia cepit kat sini, dia kata benda tu ada kat ketiak celah kelengkang itulah. Benda tu macam menyuruk kat situ. So alhamdulillah, hari pertama tu dia dapat disedarkan dan dapat dikeluarkan lah apa binatang yang rasuk dia. Jadi bila dia tengah sedar, kita tanyalah dia, Anok,
apa yang dah jadi sebenarnya. Dia cakap masa dia orang on the way nak pergi makan, nak ngeteh maghrib tu, dia ada lalu satu sungai tau, ada jambatan besar. Masa lalu tu dia ada nampak macam sosok tubuh Pontianak, rambut panjang besar, dia kata. Masa lalu tu benda tu dah ada, dia nampak. Untuk makluman korang, Anok ni dia ada belajar isim. Kalau segelintir orang faham isim tu macam yelah, khurafat lah senang kata, ilmu gaib. Jadi masa dia lalu tu, dia rasa tercabar dengan benda tu. Okey, dia orang pun makan. Dia tak cerita kat yang lain tau. Dia tak cerita kat adik aku ke Wan ke, semua tak cerita. Masa balik tu dia Anok ni ajak berhenti dekat tempat yang dia nampak tadi tu. Masa dia orang berhenti, yang lain tak tahu apa cerita lah. Jadi yang lain tu macam berbual, lepak atas jambatan, macam kat kampung-kampung biasa lepak kan. Tapi dalam keadaan gelap gulita. Yang Anok ni duduk atas motor, dia diam je, rupa-rupanya dia mencabar benda tu. Dia macam baca something, nak isim dia naik. Tiba-tiba kawan-kawan semua terkejut. Dia duduk atas motor, tiba-tiba terpelanting, macam satu benda hentam dia. Masa terpelanting tu dia menggelupur, lain macam. Jadi yang kawan-kawan semua panik lah. Panik tengok gaya ni macam kena rasuk. Jadi dia orang ajak buat balik. Okey lah, habis cerita kat situ hari pertama. Hari kedua jadi balik. Dia jadinya lepas maghrib. Masa maghrib tu tiba-tiba Anok ni dia goyang-goyang sendiri, dia sengih-sengih, dia tengok satu tempat tu kan. Kita orang tengok, lain macam ni, ada something nak jadi kat dia ni kan. Time tu kita orang tak dapat expect lagi, ingatkan benda tu dah settle. Rupanya jadi balik. Dia ke laman rumah, merapu lah, dia nak bersilat, dia nak apa. So kita orang kawan-kawan ni tangkap dia, takut dia lari. Takut dia, sebab rumah aku duduk tak ada jiran, aku duduk kat tengah-tengah kebun kelapa sawit. Jadi risau, kita tangkap dia semua kan. Aku cuba gunakan ayat Al-Quran, Bismillah, ayat Fatihah, ayat Kursi dengan 3 kul. Alhamdulillah, lama jugalah. Cuma time tu memang aku tawakal. Aku tak tahu mengubat orang, tak pernah. Jadi aku tawakal, aku niat Allah akan bantu aku. Alhamdulillah. Pakai garam. Garam tu sapu kat dahi. Lepas tu bila buat tu, aku buat dari belakang. Pegang dahi dia, aku buat tolak sampai atas umumun. Dia agak macam panas, macam benda tu keluar. Alhamdulillah, aku tak sangka benda tu macam aku ikut naluri. Allah mudahkan, Allah bantu aku, dia sedar. Okey lah. Benda ni berlarutan tau, sampai hari ketiga memang jadi benda sama. Lepas tu minta tolong orang buat pun sampai modal lah kan. Jadi mak bapak aku macam biar dululah. Okey, ada satu lagi cerita ni. Kita orang ni KRS, aku bekas kadet remaja sekolah. Jadi masa aku dah gap 18 tahun tu, aku belajar kat Giat Mara. Jadi masa aku kat Giat Mara, tiba-tiba aku dapat panggilan daripada seorang lagi, namanya Koyum tak silap. Dapat panggilan, cakap Anok jadi balik petang-petang time tu. Sebab dia orang ni dia orang training kawat KRS. Jadi aku ni kiranya kondak dia orang jugalah. Tapi aku time tu masih belajar kat Giat Mara. Jadi bila dia orang call aku ni, aku terpaksa lah cakap dengan kita panggil, aku lupa panggil guru besar Giat Mara tu. Aku cakap aku nak tolong orang ni sekian. Sampai dia panggil aku bomo. Jadi aku pun pergilah ke sekolah. Sebab Giat Mara dengan sekolah aku tak jauh. Mana yang tahu Pak Sulong tahulah Giat Mara dengan sekolah menengah kawasan pengusahaan tak jauh. Jadi aku pun pergi sekolah. Tengok memang keadaan huru-hara rupanya. Memang si Anok ni dia dah dalam keadaan tak sedar diri, dia dah dirasuk. Adik aku ni adalah tertahu sikit. Ada orang cakap nak pagar tu pakai garam, dengan adalah ayat-ayat tertentu yang aku baca. Kita orang kampung Anok tu, aku pagar keliling. Tapi masa tengah aku nak pagar tu, masa tu rupanya Anok dia dah pegang kaca tau. Dia pecahkan tingkap sekolah. Bila aku baca tu, dia tengok aku dengan tenungan yang sangat tajam. Dia pegang kaca tu nak tikam badan. Kiranya kalau aku teruskan bacaan, dia akan tikam sahabat aku Anok tu lah. Jadi aku macam jam juga nak buat macam mana ni. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu,
ada seorang perempuan pula kena rasuk. Dia kena histeria lah, seorang lah. Sebab perempuan ni dia ada belajar silat. Jadi dia pun tiba-tiba menjerit. Bila menjerit, dia jalan, memang aku nak cerita muka dia memang agak mengerikan. Dia pejam mata tapi dengan tangan dekat bawah dia macam cari anak tu. Perempuan tu berlari cari anak tu macam dia orang pasangan tau. Lepas tu bila dia orang dekat ni, anak ni macam yang tengah ngerasuk ni, dia macam melindungi perempuan tu. Okey. Jadi huru-hara lah kita orang cuba pisahkan dia orang. Perempuan tu dipegang, yang anak tu kita orang pegang nak cabut pisau tu, nak cabut kaca kat tangan dia. Tiba-tiba tengah macam gitu, tengah bergelut lah ni, adik aku ada sekali lah, adik Ijan tu kan, dia ada sekali. Tiba-tiba anak ni terjatuh hempap adik aku, kita panggil Ading lah. Terhampak Ading tu, tiba-tiba Ading tu mengelupu, kena rasuk. Jadi aku dah jam, macam kan, anak aku lepaskan dulu, adik aku penting kan. Aku pun pegang adik aku. Bila pegang tu kan, masa nak bersilat tu, aku pegang kuat-kuat, aku baringkan dia. Lepas tu dia tiba-tiba macam dia sedar. Dia panggil nama aku lah, Iwak Gereh. Memang Iwak Gereh ni panggilan family aku. Okay. Jadi aku ingat, okay, dia dah sedar, dia takkan rasuk dah ni. Aku try baca sikit kat belakang dia, dia macam agak lega. Okay, ingatkan dah keluar lah. Biar aku nak uruskan anak tu, tiba-tiba adik aku berlari bersilat. Lama nak tangkap dia bersilat habis. Dia silat, dia nak tendang semua orang kan. Aku apa lagi aku cakap, korang jaga anak. Aku lari, aku macam rugby tu, aku terus peluk adik aku tu, pum, bagi dia jatuh, pegang sebab dia dah nak lari tau. Risaulah kita lari takut ke jalan ke apa kan, sebab kat sekolah. Jadi tengah dah pegang dia tu, datanglah cikgu aku. Cikgu aku ni dia pandai lah, ada arwah ada orangnya. Dia macam ada pandai sikit lah nak berubat ke apa, ada kelebihan dia. Jadi dia buat agak style tau. Dia pakai mancis, lighter kriket tu, dia hidupkan, dia baca sesuatu, dia hembus, mengelupu adik aku dengan anak tu, dengan perempuan tu, mengelupu macam kepanasan tau, macam dibakar. Memang aku pun cakap wow, style lah kan. Dalam ngeri penat semua tu ada, tapi style lah. Masa aku buat tu, ramailah kawan-kawan Yak Mara datang tengok lah benda tu, saksikan kejadian tu. Mana yang batch Yak Mara tahun 2009 tahulah, kalau mana yang pernah tengok. Jadi alhamdulillah 3 orang tu semua sedar macam biasa. Apa tu, waktu malam, masa kan aku ada cakap kita orang ni ada kawat KRS, jadi pertandingan lah, adik aku jadi ketua koman lah. Jadi masa malam aku pun stay, aku dengan Jizul tu walaupun balik sekolah, tapi kita orang support KRS ni. Kita orang stay sekolah untuk training lah. Malam-malam tu lepas maghrib nak training. Masa nak training tu, berbaris dekat tapak perhimpunan, anak ni dia tengok bumbung lama tau. Dia tengok, dia tenung bumbung tu. Kita orang lain macam, sudah takkan malam ni jadi. Kita orang cakap macam tu kan. Itu lingkungan hari keempat atau kelima tak silap. Jadi dia tengok lama. Okay, cakap lah. Aku cakap dengan semua, okay, semua keluar baris, masuk dalam dewan. Sebab kita orang malam tu tidur dalam dewan. Okay, bila nak masuk, dia dah mula nak masuk isim dia tu. Ni kali ni dia punya isim masuk nak lawan benda tu rupanya. Jadi dia bersilat. Aku pun apa lagi, lawan lah juga. Silat-silat dia laju, tak kena pun. Pada masa tu isim dia tu ajar aku macam mana. Dia macam cakap lah nak keluarkan macam mana. Dia suruh pagar bangunan tu, yang dia orang duduk. So aku pun, dia kata nak pagar boleh, tapi satu hati. Maksudnya jangan berdua, seorang je. Aku pun malam-malam pergilah. Aku pegang Pak Garam, aku baca surah dia tu, aku buat Al-Quran tau, ambil air wuduk semua, aku baca surah yang dicakap tu, siap penjuru aku tabur garam tu. Okey. Masa dah yang last aku tabur garam tu, bunyi pintu kuat sangat. Dia tumbuk pintu tu sampai tercabut tau dia punya papan. Memang kayu pintu tebal tu boleh tercabut. Dia macam tarik satu benda, nampak lah. Dia macam tarik satu benda, dia tarik sampai dia tumbuk pintu. Pada masa tu, zaman tu handset 3GP, ada seorang member ni dia rakam tau. Sekarang tak adalah kat video dia, memang sayang lah. Rakaman tu nampak pergerakan dia macam dia bersilat. Setiap kali dia bergerak tu ada benda yang ikut kat belakang dia, warna putih.
memang nampak reality. Handset 3GP zaman dulu memang kalau ada footage paranormal memang nampak. Jadi selepas dia dah tarik, dah kena rasuk apa semua tu, aku pun pegang dia, aku tangkap dia. Dia keluar hingus panjang betul. Aku lap lah, kesian dia macam dah pejam mata. Dia kata sakit Wan, sakit, dia kata. Rupanya isim dia macam kalah lah dengan benda tu. So aku pun buat macam mana, buatlah mana apa yang patut, pakai garam apa semua kan kat tapak kaki dia semua malam tu. Alhamdulillah lama juga tapi keluar benda tu. Tapi aku tahu benda tu tak keluar habis, sebab aku alhamdulillah tak tahulah, Allah bantu bagi boleh keluar tapi tak clear. Sebab aku tahu next time akan jadi balik. Jadi malam tu kita pun berjaga kan kat sekolah tu lah. Berjaga ramai-ramai keliling lah anak tu, sebab anak tu dah lemah dah, benda dah keluar dia lemah. Nak jadikan cerita, keesokan harinya kita orang ni kat rumah, aku baca Yasin. Aku buat Yasin lah. Aku buat Yasin. Anak ni dia macam dah mulalah dia masuk balik benda tu kan. Dia pakai benda macam tudung semua. Dan time tu lah aku tanya, aku saja menguji, kenapa kau masuk badan anak, kenapa kau tak masuk badan aku? Dia kata, dia tengok aku, tak nak lah kau kuat. Tak tahu maksud dia kuat tu, aku tak faham maksud apa. Dan aku tanya dia, korang ni berapa ekor, berapa banyak? Dia kata, aku ada 9 ekor. Dia kata 9 beradik. Apa korang? Pontianak, dia kata. Maksud dalam badan dia tu ada 9 ekor. Ini jam 2.40 pagi ni aku tengah cerita ni sorang-sorang. Jadinya dah nampak dia nak jadi tu kan. Okey. Sebab yang perempuan yang aku cakap yang kena rasuk tu, dia dengan makcik dia akan datang tau ke rumah aku. Nak berubat lah, nak keluarkan benda tu, sebab dia orang kena bersama untuk keluarkan benda tu. Aku buat kaya Yasin tu, aku bagi si anak ni minum tau. Aku bagi secawan, dia pegang, dia kata, Kenesh, kenapa kau bagi aku air panas? Dia kata kan. Aku cakap, air panas apa, air sejuk biasa je ni. Dia minum separuh, dia tak nak habis, dia minum separuh, dia keluarkan, muntah balik. Okey lah, tak apa. Yang perempuan yang rasuk tu datang dengan muka dia lemah je lah, lemah biasa. Aku bagilah air Yasin tu juga. Lillahi ta'ala, aku nampak depan mata dia minum. Dia masa dia keluarkan tu, dia muntahkan balik air tu, aku nampak darah yang keluar dari mulut dia. Tapi bila kat bawah jadi air ni, air masak lah, air jarang. Jadinya dia kata, kenapa bagi air panas? Okey, kita orang dah jam, ini adalah hari terakhir, hari ke-7. Memang kita dah penat dah, sebab sebelum ni beberapa hari kita orang layan ni, sampai tahap anak tu baring, kita orang tindih kaki dengan tangan dia. Dia mengelupur, kita orang tidur atas tangan dia, atas kaki dia. Dah penat sangat dah. Jadi hari terakhir tu, alhamdulillah, tak tahu macam mana, bapak aku jumpalah orang yang boleh tolong dari jauh je. Dia cuma minta sebut nama budak perempuan tu dengan budak lelaki tu, anak tu. Dia sebut dan ditangkap dari jauh. Dan selepas itu alhamdulillah, ngam-ngam hari ke-7 dah tak ada jadi apa-apa. Hari ke-8 dah tak jadi apa-apa, alhamdulillah. Tapi ada tapi. Selepas adik aku tu kena tindih, kena rasuk tu, hijab dia terbuka. Dalam pada masa tu dia boleh nampak kat rumah aku ada perempuan, budak perempuan kecil, rambut panjang, macam-macam dia nampak. Okeylah guys, aku rasa sampai situ je lah cerita pasal Pontianak 9 beradik ni. Dan next part aku akan sambung cerita pasal adik aku yang Ading Ijan tu. Apa yang berlaku kat dia selepas dia kena rasuk tu, macam mana hijab dia terbuka, apa yang dia nampak. Next video aku akan sambung, insyaAllah. Okay guys, jangan lupa tekan button subscribe, tombol notification, dan juga like and share video ni. Semoga korang boleh enjoy dengan video-video yang aku bagi kat korang, insyaAllah. Kita akan jumpa pada lain masa. Bye bye.